Kopi Bosian, Izo Ritasha Jonis Mitchell Mempai Diosudoid BTTV, Surab Titi. SPRM akan mendakwa Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony di mahkamah esok. Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony akan dituduh di Mahkamah Kota Kinabalu esok berhubung dakwaan salah laku urus niaga tanah Risdah di Tongot beberapa tahun lalu. Beliau mengesahkan telah menerima waran daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk hadir di mahkamah pada pukul 8 pagi esok. Menurutnya, pertuduhan dijangka di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 AMLA. Katanya beliau akur dengan arahan tersebut namun akan terus berjuang demi menegakkan kebenaran memandangkan pertuduhan berkenaan bermotifkan politik. Ini politik. Ini adalah bukan melibatkan kes baru, tidak melibatkan kes kementerian, tidak melibatkan kerajaan negeri Sabah. Tetapi ini adalah kes-kes lama yang dahulu apabila saja berlaku persengketaan di antara politik pada tahun 2013, 2014, 2012. Bukan kes baru. Bagi saya, I'm okay with this. Okay bagi saya. Cuma akan menyusahkan. Besok saya akan berada di mahkamah untuk dituduh. Saya sudah menerima waran pada pukul 8 besok. Mereka akan membuat pertuduhan. Bagi saya tidak ada. Datuk Peter Anthony yang juga naib Presiden Parti Warisan Sabah menegaskan kestabilan politik Sabah kini dibuli dengan pelbagai tekanan daripada Kerajaan Perikatan Nasional PN demi mendapatkan sokongan daripada wakil rakyat Sabah secara paksa. Sehubungan itu, beliau menyuruh rakyat Sabah untuk bangkit mempertahankan maruah negeri ini daripada terus menjadi bahan permainan politik PN terutama UMNO. Tegasnya, beliau sendiri bersedia bergadai nyawa untuk berdepan dengan apa sahaja tekanan daripada kerajaan persekutuan untuk membuktikan bahawa rakyat Sabah tidak lagi mudah diperbodohkan oleh UMNO. Apabila sahaja kita berada tidak bersama dengan kerajaan PN, itu sudah dijangka. Dan ini adalah politik. Mereka cuba cuba melemahkan semangat kita di peringkat negeri Sabah supaya menyertai mereka. Tetapi saya percaya dengan semangat, kekuatan, maruah yang ada di negeri Sabah ini, orang-orang Sabah ini bukan bodoh. Orang-orang Sabah pun ada maruah. Ini Sabah, Sabah. Orang Sabah juga ada maruah. Malaysia adalah milik kita bersama. Malaysia ini bukan hanya hak kepada PAS dan UMNO BN, tetapi juga Sabah juga. Ya. Sabah juga berhak di atas Malaysia. Bukan hanya UMNO dan PAS. Sebagai seorang warga negara Malaysia, asal Sabahan, walaupun saya seorang Kristian yang berbangsa dusun, tetapi saya juga Malaysia yang berhak ke atas negeri Sabah. Terdahulu, beliau bersama peguamnya Cedric Chu memberi keterangan selama 3 jam kepada SPRM berkaitan kes tersebut. Peter berkata kes urus niaga tanah berkenaan sebenarnya telah lama berlaku sekitar tahun 2012 dan telah pun ada penyelesaian. Namun demi mengugut wakil rakyat Sabah untuk menyokong PN, kes-kes lama itu dibuka kembali. Katanya sudah pasti akan ada lebih ramai wakil rakyat Sabah turut diugut selepas ini melalui manipulasi pihak berkuasa semata-mata menunaikan kerakusan politik pemimpin PN. Ini adalah politik. Jangan lemah semangat untuk kita orang-orang Sabah. Bagi saya, bukan saja saya yang akan berada di dalam kedudukan sekarang ini. Saya percaya beberapa ahli-ahli politik yang tidak menyokong kedudukan kerajaan PN ini akan berlaku begini. Tetapi bagi kita ini akan menguatkan kedudukan kita di negeri Sabah. Bukan saya seorang ini, Saya tahu akan ramai lagi. Ahli-ahli politik sama ada di kedudukan kerajaan negeri Sabah ini akan ramai yang akan dipanggil. Tidak, mustahil. Bagi saya ini menjadi asam garam sebagai ahli politik. Yang penting bagi kita jujur ikhlas itu. Daripada dulu biasalah. Saya pernah direman pun 14 hari, tidak ada masalah. Jangan porak-perandakan negeri Sabah.
Parti Warisan Sabah tidak gentar berdepan tekanan politik yang dimainkan seterunya dan sedia berdepan pilihan raya umum sekali lagi. Ketua Menteri yang juga Presiden Warisan, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, jika benar ingin rakyat membuat keputusan, biarlah ia dilakukan melalui proses pilihan raya. Katanya tekanan politik terhadap pemimpin-pemimpin warisan tidak seharusnya dikenakan hanya kerana warisan kini dilihat tidak bersetuju untuk bekerjasama dengan mereka di peringkat kerajaan persekutuan. Dan ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19, berlaku pula COVID politik yang cuba menjatuhkan kerajaan Sabah dengan cubaan membeli ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Parlimen Parti Warisan. Yang ini saya tahu di sini pun sudah datang banyak yang mau beli adun saya, yang mau beli MP saya, biasalah. Ya. Dan saya harap sungguh keadaan ini yang penting kepada kita, keutamaan tadbir negeri, tadbir negara dengan baik dan jaga kepentingan rakyat. Ya. Kalau sekiranya mereka yakin mempunyai mandat run the country, ya, why do you need some more? Well, it's okay, it's up to them. Kita bukan nak refrain, nak sebarkan bahawa they have the number, they want some more. It's okay. If the people yang ada kita tahu ini semua ini ahli parlimen, saya ahli parlimen, disebarkan ada 5 ahli parlimen yang akan melompat. Yeah. But don't use any political pressure, harassment, to ensure that you can get the power within you, But you can be assured this is not the way how we run the country. Yeah. One of the very reason that I stood firm in my political career is that to ensure that we can fight corruption. Kita bergaduh kleptokrasi yang ada, but now you can imagine this is very historical. Ada kes yang ada 46 pun boleh release, ya, yang duit kita nampak dilepaskan di media sosial, TV, jabatan air beratus juta yang ada. All sort of things can happen, ya. Dan sekarang ini orang kita yang kena, dorang boleh dibebaskan, orang kita dikenakan. And what does it mean? And rest assured, kita bukan sebagai seorang pemimpin, you can just ambil tindakan yang sewenang-wenangnya, tapi kita nakkan kepentingan rakyat, kepentingan negara ini dapat kita jaga dengan baik. Yeah? We don't mind. I have already indicated to them. Ketua Menteri berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan sumbangan peralatan perubatan kepada kerajaan negeri dan sekolah-sekolah di Sabah di Kota Kinabalu petang tadi. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata dakwaan kononnya 4 ahli Parlimen Warisan akan keluar parti telah diwar-warkan dan ini adalah tekanan politik untuk memastikan mereka ini kekal berkuasa. Namun ini bukan caranya untuk mentadbir negara. Tapi kita tidak mahu keadaan-keadaan ini, kalau sekiranya kita katakan bahawa kita tidak setuju dan tidak mahu kerjasama, terus tindakan dilakukan. This is not the way that we entice people by giving posts, jawatan, harassment. Let's have a level playing field. That sort of things. If we want to have by-election, general election, let the people decide. It's not healthy. Kita bukan gentar, bukan takut dengan berhadapan dengan general elections yang ada. Ini hang parlimen yang ada. Ya, kita katakan. Tapi kalau nakkan rakyat nak memutuskan, be it. Beliau berkata dirinya mampu kekal teguh dalam karier politik kerana perjuangannya menentang kleptokrasi. We can't stop them, as a politicians. Suara nak beli adun-adun kita, belilah. Kalau nak beli ada duit, banyak duit pula tu. Saya nak minta supaya ini merupakan satu rasuah politik yang ada. Dengan menawarkan jawatan dan menawarkan orang dengan belanja duit. Ya, takkan SPRM tak siasat. Perkara ini saya masih ingat dulu bila Jeffrey jump over to Barisan Nasional, he was questioned berapa duit yang Jeffrey dibagi oleh Datuk Musa. And this sort of question must be also look into. Jangan hanya lihat dorang cabar kita nak ambil kerajaan, tak apalah kalau saya yakin rakan-rakan saya semuanya kental jiwa mereka, ya, sama ada daripada Kelabakan sampai ke Sipitang, dan saya tahu banyak yang ada tekanan, harassment ada, ini rasuah, kes itu, kes ini, biasalah tu, ya. Saya masih ingat, ya, banyak perkara yang akan digunakan, tapi saya berharap masa kita jadi kerajaan dahulu tidak ada pun tekanan. We have never imposed. We could have imposed if we wanted to.
Tapi kita merupakan kerajaan yang bertanggungjawab untuk mentadbir negara pasal kita tahu kita dijumlah untuk mentadbir negara. Ini dah ada COVID, dengan ada lagi tu, tapi tak apalah. Menurutnya, beliau tidak ingin mengulas lanjut mengenai kes yang dihadapi naib Presiden warisan Datuk Peter Anthony. Katanya pihaknya tidak akan berhenti daripada perjuangan menentang salah guna kuasa dan penyelewengan meskipun ada individu yang terlepas dari pendakwaan di mahkamah. Well, we know what to do. We know what to do pasal kita bukan berhenti di situ saja. Ya. Tidak bererti bahawa keadaan ini kita terlepas, kita akur. Ya. Untuk makluman lah. Jadi kita akan buat sesuatu untuk pastikan kena banyak duit hilang. Ya. Takkan duit di jabatan air itu terbiar seumpama itu. Yang ada bukti nampak sangat. Ya. Yang contoh macam Datuk Peter kena tangkap, I don't want to dispute. Tapi nampak ke duit tu? Di rumah dia ke, di pejabat dia ke, di kereta dia ke? Okay? I'm not supposed to say this, but anyway, I don't want you all to see, to hear that jangan porak-perandakan Negeri Sabah. You porak-perandakan Negeri Sabah, you want to fight, I'll fight you guys. Sambutan Hari Raya Aidil-Adha, ibadah korban dan rumah ibadah bukan Islam seperti gereja dan kuil kini dibenarkan dibuka di Sabah sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemilihan PKPP. Namun ia harus mematuhi prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan, pihak berkuasa tempatan dan pihak berwajib. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, sepanjang PKPP bermula 10 Jun hingga 31 Ogos ini, Kerajaan Sabah memutuskan untuk membenarkan beberapa lagi sektor dibuka. Waktu operasi perniagaan dijalankan seperti biasa, tertakluk kepada SOP ditetapkan. Antara sektor dan aktiviti lain yang dibenarkan termasuk barter trade, perjalanan rentas negeri, kedai gunting rambut, melancong dalam negeri, serta sukan yang tidak bersentuhan. Operasi yang masih tidak dibenarkan termasuk pusat hiburan seperti kelab malam, taman tema, perarakan keagamaan, kenduri kendara dan rumah terbuka, serta melancong ke luar negara dan perhimpunan orang ramai. Of course, when we open up, it must comply to SOP. There must be a strict and stringent SOP need to be followed to ensure that we can reduce the number of people infected by this pandemic. Sepanjang PKPP juga, Ketua Menteri berkata, penduduk Labuan dan rakyat Sabah yang berada di Labuan kini boleh memasuki negeri ini melalui udara dan laut tanpa menjalani ujian saringan COVID-19 terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang bukan rakyat Sabah dan bukan warga negara Malaysia adalah diwajibkan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri seperti mengemukakan pas kerja dan pas-pas lain yang masih sah setibanya di Sabah. Dan kerajaan negeri telah memutuskan iaitu kebenaran untuk memasuki Sabah daripada Pulau Labuan. Dan ini telah kita putuskan supaya masyarakat yang berada di Pulau Labuan mereka boleh datang. Dan begitu juga daripada kawasan yang berhampiran sama ada Sipitang, Menumbuk, Beaufort yang ada, mereka boleh masuk seakan-akan macam district kind of interdistrict yang ada, ya, untuk membolehkan supaya ramai yang berada di Labuan ada menjadi petani yang datang daripada Sipitang, Kuala Punyut untuk menjual barangan mereka, nelayan, dan mereka tidak perlu ada test, ya, sertifikat COVID yang ada, kerana ini merupakan satu langkah untuk membolehkan interdistrik yang ada. Namun pemantauan akan dilakukan agar tiada pihak yang mengambil kesempatan untuk masuk ke Sabah dari destinasi di luar Labuan. Ini Labuan saja, jangan pula daripada Kuala Lumpur ke Labuan lepas itu terus masuk ke situ. So we have to make sure that it's only Labuan punya penduduk. Jangan pula Labuan penduduk datang dari Indonesia, datang daripada Kuala Lumpur, datang daripada Singapura, lepas itu dia masuk. Ya, so we must make sure. The only problem is that implementation dia. Pasal kita tidak ada pusat imigrasi di situ. Ya. Kerajaan Sabah hari ini menyampaikan sumbangan pelitup muka dan pensanitasi tangan kepada 221 sekolah kerajaan dan 15 sekolah swasta di negeri ini sebagai persediaan pembukaan sesi persekolahan.
Ketua Menteri berkata sebanyak 746,112 helai pelitup muka dan 60,652 botol cecair pensanitasi tangan disumbangkan kepada sekolah-sekolah yang daripada pelajar tingkatan 5 dan 6 serta guru-guru. Iaitu untuk membolehkan bila kelak nanti sekolah ini dibuka untuk tingkatan 5 dan 6 serta guru-guru, mereka boleh menggunakan kemudahan-kemudahan ini sama ada face mask, sanitizer untuk mengelakkan diri mereka terjangkit COVID-19 ini. Dan ini merupakan salah satu usaha pihak kerajaan negeri untuk membantu sektor bukan hanya yang diperlukan pelajaran dan badan-badan lain, badan-badan agama termasuk masjid-masjid. Bila masjid sudah dibuka, kita juga bekalkan masjid dengan mask, hand sanitizer. Begitu juga gereja-gereja, wilayahnya dibuka dan kita akan bekalkan kemudahan-kemudahan ini untuk boleh. Katanya selain bantuan peralatan kesihatan itu, Kerajaan Sabah juga telah membelanjakan 3 juta ringgit untuk membawa pulang pelajar Sabah dari Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Dan untuk memastikan kita dapat membawa, Alhamdulillah, kita sudah pun bawa pelajar-pelajar kita dan kita belanjar hampir 3 juta ringgit untuk menampung pembiayaan pengangkutan mereka. Dan ini di antara usaha pihak kerajaan negeri untuk mengurangkan bebanan supaya anak-anak sekolah ini dapat mendampingi bukan hanya meraihkan Hari Raya baru-baru ini, bahkan juga mendekati ibu bapa dan keluarga mereka. Sebanyak 156 juta ringgit juga telah dibelanjakan untuk membantu hampir 750,000 penduduk Sabah dari pelbagai lapisan masyarakat yang terkesan dengan pandemik itu. 156 juta ringgit cover semua pihak dan penduduk negeri Sabah yang mendapat bantuan, ya, ini ketua isi rumah yang ada, sama ada dia driver, sama ada dia tour operator, sama ada dia frontliners yang kita bantu, hampir 750,000 orang. Kalau kali 4, so you can imagine more than half of Sabahan. We have tried to reach them out, ya, untuk bantu. Walaupun saya sedar dan tahu ada lagi suara-suara yang kedengaran belum dapat dan di media sosial yang ada. Dan terkadang itu disuarakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak pun membantu, tapi mereka nyatakan kerajaan negeri gagal. Tapi diorang tidak bantu. Yang bersuara ini yang tidak bantu. Yang kerajaan negeri bantu banyak, sampai 700 lebih rakyat, ya, yang berada di negeri ini, bukan hanya pelajar, bukan hanya tour operator, bukan hanya nelayan, petani yang ada. Ya, tujuan kerajaan ialah untuk meringankan bebanan masyarakat kita. Ketua Menteri turut melahirkan penghargaan kepada pelbagai pihak yang telah menghulurkan bantuan kepada Sabah termasuk China. Saya amat gembira melihat bahawa usaha pihak bukan hanya kerajaan China untuk ingin bantu kita dalam keadaan berhadapan dengan krisis COVID-19 ini berterusan, dan bulan yang lalu kita telah dikunjungi oleh beberapa pakar datang daripada China. Dan kita juga telah buat engagement dengan mereka bagaimana untuk menangani dari segi pengurusan pentadbiran. Dan dia maklumkan dengan saya, we are one of the best state in the country who manage this crisis of COVID-19 quite well. But of course, we are not so complacent with it. We have to keep on enhancing and to ensure that the team that we have, the command center, which is led by the State Secretary and his team, we will do our level best to ensure that we can contend with this COVID-19. 8 ahli parlimen Parti Warisan Sabah bertekad untuk tidak mengkhianati mandat rakyat dengan melompat parti untuk menyokong parti politik yang lain. Dalam satu kenyataan bersama hari ini, ahli parlimen terbabit menolak dakwaan bahawa mereka akan berpaling tada susulan laporan harian Metro dan media sosial. Ahli parlimen yang menafikan sekeras-kerasnya dakwaan berkenaan ialah Datuk Liu Vui Kiong, Batu Sapi, Datuk Dereleking Penampang, Datuk Muhammadin Ketapi Lahad Datu, Datuk Aziz Jaman Sepanggar, Isna Raisa Munirah Majlis Kota Blut, Makmun Sulaiman Kalabakan, Ahmad Hassan Papar dan Datuk Rosman Isli Labuan. Dalam satu kenyataan, mereka dengan tegas menolak semua kabar angin yang tidak berasas itu dan ingin menjelaskan bahawa laporan dan kenyataan yang dikeluarkan itu adalah tidak benar sama sekali. Kesemua ahli parlimen warisan mempunyai keyakinan yang penuh terhadap kepimpinan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq bin Haji Abdal yang juga ahli parlimen untuk sempurna.
Mereka akan terus kekal berdiri teguh bersama Ketua Menteri pada waktu yang sungguh mencabar bagi negara kita hari ini, kata kenyataan itu lagi. Kesemua ahli parlimen tersebut menyatakan bahawa fokus utama mereka adalah untuk membantu kawasan mereka masing-masing susulan cabaran yang wujud akibat pandemik COVID-19. Sesi persekolahan untuk pelajar tingkatan 5 dan 6 yang mengambil peperiksaan awam akan bermula 24 Jun ini. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razi Muhammad Jidin berkata, pelajar yang bakal memasuki kelas itu ialah mereka yang mengambil peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Vocational Malaysia (SVM), Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dan peperiksaan antarabangsa yang setara. Bagi pelajar lain, sesi persekolahan akan dibuka secara berperingkat. Beliau berkata jasa baik ibu bapa amat diperlukan bagi memastikan hanya anak-anak sihat dihantar ke sekolah. Seorang anggota polis dan isterinya antara 6 yang maut dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di Jalan Tunku Bambiran Kampung Membantu Lahadatu pada 8.30 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Lahadatu ACP Nasri Mansor berkata, nahas itu membabitkan sebuah trailer membawa muatan minyak diesel kenderaan Isuzu D-Max dan Proton Saga. Lizam Ibrahim, 50 tahun, anggota polis berpangkat sarjan yang memandu Isuzu D-Max bersama isterinya Suhana Wahab, 39 tahun, seorang suri rumah maut di lokasi kejadian. Menurutnya, Lizam yang sebelum ini berkhidmat di Balai Polis Kinabatangan baru sahaja seminggu bertukar dan bertugas di Balai Polis Cenderawasih Tunku. Nasri berkata 4 individu lain yang maut ialah pemandu trailer Tajuddin Mansur, 64, serta 3 penumpang Proton Saga iaitu Muhammad Fadil Abdul Jahid, 36, Muhammad Jamil Janil, 22 dan Hatijah Jakaria, 35. SCP Nasri berkata, siasatan awal mendapati pemandu trailer berkenaan yang dari arah Lahadatu ke Tunku hilang kawalan ketika menuruni bukit dan memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan Proton Saga dan Isuzu D-Max dari arah Tunku. Pertembungan itu turut menyebabkan trailer terbabit terjatuh ke dalam gaung sedalam 18 meter, manakala 2 kenderaan lain remuk. Kes itu disiasat menurut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ketua Wadan, Iso Irita Syajwanis Mijol, Misomo Toko Vago.